Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pembelajaran dan teknologi pendidikan. Sebelum itu, kumpulan kami ini dianggotai oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Imran bin Jamaluddin. Dan yang kedua adalah Muhammad Naim Syazwan bin Muzani. Dan yang ketiga adalah Nur Alisha Auni binti Aminuddin. Dan yang keempat adalah nama Muhammad Makamin Amin bin Muhammad Razi. Sebelum kita terjah kepada slide seterusnya, mari kita tengok video ini. Okey semua, macam mana video tadi? Okey, tengokkan video tadi. Bayangkan kalau teknologi tersebut berada waktu sekarang ni, kita tak perlu bawa buku, tak apa, pergi sekolah, tulis atas meja je. Alright. Okey semua, untuk isi kandungannya yang pertama kami akan menerangkan tentang definisi atau konsep teknologi pendidikan, dan yang kedua adalah domain, dan yang ketiga prinsip-prinsip, dan yang keempat kepentingan dan peranan, dan yang kelima adalah kelemahan. Here we go. Okey, sebelum kami mengupas maksud teknologi pendidikan itu, saya akan pecahkan kepada satu-satu, iaitu teknologi. Apa itu teknologi, apa itu pendidikan, dan apa itu pembelajaran. Okey. Baik, yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini dia merujuk kepada pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses yang mana untuk meningkatkan keupayaan dan menyelesaikan masalah manusia. Okey, perkataan teknologi ini berasal sebenarnya daripada perkataan Yunani, iaitu teknologia, dan bermakna tekno itu bermaksud keahlian dan logia itu bermaksud pengetahuan. Ya, menurut M. Mariano ini, pengertian teknologi ini adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem yang mana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Okey, jadi apa itu pendidikan? Pendidikan pula ialah maksud suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Menurut Ahmad Imarima, pendidikan ini bermaksud bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, iaitu pendidik itu ialah guru dan juga kepada para pelajar. Proses pendidikan ini dia berlaku sepanjang hayat. Ianya bermula sewaktu berada di dalam kandungan ibu sehinggalah akhir hayat tersebut. Fasa pendidikan tersebut akan berlangsung dalam kehidupan manusia sama ada secara formal ataupun tidak formal. Pembelajaran ini ialah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maksudnya proses interaksi atau komunikasi antara seorang guru dan juga seorang pelajar. Baik, menurut Munif Chatib, pembelajaran ini bermaksud proses pemindahan ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi, iaitu pemberi ilmu lah, dan siswa sebagai penerima informasi tersebut.
Jadi secara mudahnya teknologi pendidikan ini apa maksudnya ialah teknologi pendidikan merujuk kepada proses pengajaran atau alatan yang mana dapat membantu guru ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Baik, terdapat juga domain-domain dalam teknologi pendidikan ini. Yang pertama adalah domain reka bentuk. Yang kedua, domain pembangunan. Dan yang ketiga, domain penggunaan. Dan yang keempat, domain pengurusan. Yang kelima adalah domain penilaian. Okay, apa itu domain reka bentuk? Okey, maksudnya adalah domain reka bentuk ini adalah proses sistematik yang mana untuk merancang dan menentukan ciri-ciri serta keperluan dalam pengajaran. Maksudnya reka bentuk yang mana yang perlu dipilih dalam sesuatu pengajaran tersebut. Terdapat 3 iaitu reka bentuk sistem pengajaran, reka bentuk mesej dan reka bentuk strategi pengajaran. Reka bentuk sistem pengajaran ini ianya cara kita bagaimana yang menganalisis, membina, melaksana dan membuat penilaian terhadap suatu pengajaran tersebut. Yang kedua adalah reka bentuk mesej. Ini adalah cara pendidik tersebut, cara guru tersebut memilih medium bagaimana untuk menarik perhatian para murid. Misalnya mereka boleh menggunakan contohnya mesej berbentuk audio visual misalnya. Yang ketiga adalah reka bentuk strategi pengajaran. Maksudnya di sini adalah seorang guru tersebut hendaklah membuat satu rancangan pembelajaran sebelum mereka mulakan PDP. Maksudnya di depan mereka akan tulis apa yang kita dapat hari ini. Begitu. Seterusnya adalah pembangunan. Baik, pembangunan ini ialah proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi yang reka bentuk tadi tu. Terdapat 4 medium yang mana yang boleh digunakan. Yang pertama adalah teknologi cetak. Teknologi cetak ini bagaimana? Iaitu membina bahan PDP seperti buku dan visual statik. Contohnya cetakan-cetakan seperti photostat misalnya. Yang kedua ialah teknologi bahan pandang dengar. Okey, teknologi bahan pandang dengar ini contohnya ialah televisyen, bina slide dalam filem, maksudnya menggunakan kreativiti seorang guru tersebut bagaimana dia nak menarik perhatian pelajar dengan menggunakan medium ini. Contohnya TV tadi, video dan selainnya. Seterusnya adalah teknologi bersepadu. Teknologi bersepadu ini misalnya adalah bahan gabungan semua media sepertinya teks, video, audio dan juga animasi. Dan yang keempat adalah teknologi yang berasaskan komputer. Misalnya di sini adalah pembinaan perisian komputer yang disimpan dalam bentuk digital, bukan lagi bentuk cetak. Maksudnya kita belajar menggunakan komputer sudah. Ya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan sekumpulan saya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai domain yang ketiga iaitu domain penggunaan. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran, sumber PDP dan persekitaran pembelajaran. Domain penggunaan terbahagi kepada 4 bahagian iaitu penerimaan inovasi. Penerimaan inovasi ialah proses untuk menerima sesuatu perubahan dan pembaharuan. Yang kedua ialah penggunaan media, iaitu menggunakan bahan secara bermakna dan sistematik. Yang ketiga ialah pelaksanaan, iaitu proses penggunaan bahan dalam PDP. Dan yang terakhir ialah polisi dan peraturan. Domain yang keempat pula ialah domain pengurusan, iaitu bidang yang bertanggungjawab membuat perancangan, penyusunan, penyelarasan dan penyediaan bagi memastikan projek PDP berjalan dengan lancar. Terdapat 4 jenis domain pengurusan, iaitu pengurusan sumber yang melibatkan perancangan, pemantauan, pengawalan, perkhidmatan sumber dan media yang lain. Seterusnya, pengurusan projek yang melibatkan perancangan, pemantauan dan pengawalan projek reka bentuk dan penghasilan bahan PDP. Yang ketiga ialah pengurusan maklumat yang melibatkan perancangan, pemantauan dan pengawalan pengumpulan, pembinaan dan pemprosesan maklumat kepada pelajar. Dan yang terakhir ialah pengurusan sistem penyampaian.
Domain yang kelima iaitu domain yang terakhir sekali ialah domain penilaian, iaitu proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan proses PDP atau program pendidikan yang dilaksanakan. Terdapat 5 jenis domain penilaian iaitu analisis masalah, kriteria, pengukuran rujukan, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekarang saya akan menerangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber pendidikan. Prinsip yang pertama ialah sumber pendidikan adalah sebagai bahan bantu mengajar dan ia bukan bertujuan untuk menghentikan pengajaran. Yang kedua, sumber pendidikan adalah bertujuan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dan kandungan mata pelajaran dengan lebih berkesan. Dan yang ketiga, sumber pendidikan bukanlah bertujuan untuk membuang masa murid semasa menunggu waktu pembelajaran tamat. Dan yang keempat, sumber pendidikan mestilah tidak mengganggu tujuan sebenar PDP dan ia digunakan untuk pengajaran sahaja dan bukanlah untuk memberi hiburan kepada pelajar. Dan ia juga bukan bertujuan untuk menunjukkan kebolehan guru menggunakan teknologi kepada para pelajar. Dan yang kelima, sumber pendidikan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal tempat mengajar, seperti saiz kelas dan sebagainya. Seterusnya, sumber pendidikan perlu digunakan untuk mencapai objektif dan peringkat perkembangan PDP, seperti pengenalan topik, perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep, penutup atau kesimpulan topik pengajaran dan penilaian kefahaman terhadap topik. Yang ketujuh, sumber pendidikan mestilah dapat dijadikan rujukan dengan baik kepada murid-murid dengan mempunyai tulisan dan angka yang jelas dan tidak kabur. Sumber pendidikan mestilah menarik dan kreatif supaya dapat menarik minat pelajar. Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya dan warna gelap perlu digunakan untuk memberi penekanan kepada topik-topik penting. Dan prinsip yang ke-8 ialah penggunaan sumber pendidikan perlu dirancang dalam 3 peringkat, iaitu sebelum penggunaan, semasa penggunaan dan selepas penggunaan. Sebelum penggunaan, guru mestilah merancang masa dan cara untuk mengaitkannya dengan topik yang akan diajar. Semasa penggunaan, guru mestilah memberi penekanan kepada aspek-aspek penting yang dapat membantu proses PDP. Dan selepas penggunaan, guru mestilah merancang aktiviti lanjutan seperti memberikan soalan penggayaan atau soalan pengukuhan bagi menguji kefahaman pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Guru dapat menggunakan medium seperti PowerPoint, video dan visual untuk menerangkan tentang sesuatu topik kepada pelajar. Melalui cara ini, sesi pembelajaran menjadi lebih mudah, ringkas dan padat. Pelajar didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik yang mudah difahami. Pelajar juga tidak akan mudah jemu dan bosan apabila gaya persembahan yang menarik ditunjukkan oleh guru. Dan ini mengelakkan berlakunya situasi di mana pelajar sering kali mengantuk apabila guru sedang mengajar di hadapan kelas. Yang kedua, meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT apabila sesi pengajaran dalam menggunakan teknologi diguna pakai. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran membolehkan guru dan pelajar menguasai teknologi terkini seperti menyimpan dan merekod maklumat yang diberikan. Contohnya, maklumat yang direkod seperti video pengajaran guru dapat digunakan oleh para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran dan menambah kefahaman mereka tentang topik tersebut dan menguasainya dengan lebih mendalam. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran juga memberi nilai tambah kepada guru agar dapat menggunakannya untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Dan semasa situasi pandemik COVID-19 melanda negara kita ini, nilai tambah ini adalah penting kerana teknologi digunakan sebagai medium utama untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Seterusnya, ia dapat menambah pengetahuan guru tentang sistem ICT melalui pengalaman yang diperoleh semasa sesi pengajaran yang dilakukan. Contohnya, interaksi yang diberikan oleh pelajar kepada guru dapat dijadikan sebagai tindak balas untuk
guru meningkatkan kualiti penyampaiannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Guru dapat membuat persiapan dan bersedia lebih awal dalam menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran, di mana guru dapat mencari maklumat terlebih dahulu berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik, supaya penerangan yang diberikan adalah lebih lengkap dan menyeluruh kepada pelajar. Sesi pengajaran yang dilakukan juga adalah lebih lancar. Yang keempat, mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Penerangan dengan lebih terperinci dan mendalam tentang sesuatu subjek dapat dilakukan oleh guru. Penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan efisien juga dapat dilakukan apabila guru ingin melakukan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Penjimatan masa juga dapat dilakukan dengan penggunaan internet apabila memandangkan sesi pengajaran yang ada adalah terhad. Kualiti proses pembelajaran dan pengajaran juga akan menjadi lebih berkesan. Yang kelima, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar pelbagai keupayaan. Di mana dalam hal ini, tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama. Kebanyakan pelajar lebih faham menerusi gambaran dan persembahan yang ditunjukkan oleh guru berbanding dengan teknik pengkuliahan yang biasa. Dan penggunaan ICT akan menyebabkan beberapa masalah yang timbul. Dan masalah yang timbul ini dapat segera dimaklumkan kepada guru kerana pelajar lebih cepat bertindak balas terhadap pengajaran yang berteraskan ICT. Kepentingan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Terdapat dua, iaitu kepada guru dan pelajar. Kepada guru, guru lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran, di mana kaedah seperti pendekatan pembelajaran, strategi dan penggunaan bahan bantu mengajar dapat digunakan. Contohnya, aktiviti melibatkan penggunaan multimedia, video interaktif, bahan mawjud dan internet dapat ditekankan kepada para pelajar. Keberkesanan hasil dan objektif proses pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan lancar dan terancang. Penyempatan masa dan tenaga guru juga dapat dilihat di mana pengajaran dapat dilakukan dengan sistematik dan teratur menerusi bantuan teknologi. Seterusnya, kepada pelajar. Keseronokan belajar akan memberi motivasi kepada pelajar untuk terus mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Murid akan lebih jelas tentang sesuatu konsep yang disampaikan melalui media yang lebih jelas, contohnya seperti penerangan secara menyeluruh menerusi video, televisyen dan internet. Oleh itu, pelajar akan menjadi lebih berminat dengan pembelajaran dan prestasi mereka akan meningkat dari semasa ke semasa. Seterusnya, pelajar memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman dengan penerokaan sesuatu topik melalui internet, di mana pengalaman dapat dirasai oleh pelajar walaupun secara alamiah sahaja, di mana topik seperti geografi dapat ditunjukkan melalui video. Mereka juga dapat mengetahui tentang musim salji yang tidak dapat dirasakan secara realiti di Malaysia. Oleh itu, ia dapat membantu mereka mempelbagaikan ilmu mereka dalam pelbagai bidang. Ia akan membentangkan tentang kelemahan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Terdapat pelbagai kebaikan dan faedah yang muncul daripada penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan negara. Namun begitu, terdapat juga segelintir kelemahan dan kekurangan dalam penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan negara. Antaranya implikasi negatif terhadap murid luar bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana sukar bagi murid-murid yang tinggal di kawasan luar bandar untuk mempelajari sesuatu menggunakan bahan berasaskan ICT akibat daripada jaringan internet yang lemah dan kos yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi dalam pendidikan bergantung kepada capaian internet. Contohnya, pembelajaran secara atas talian hanya boleh berlangsung jika kawasan tersebut mempunyai jaringan internet yang kuat. Keadaan ini memberi kesan kepada murid yang tinggal di luar bandar
terutamanya di kawasan pedalaman yang mempunyai jaringan atau capaian internet yang lemah. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran akibat tidak dapat hadir dalam kelas kerana jaringan internet yang lemah. Perkara ini juga ditekankan oleh Menteri Besar Kedah YB Muhammad Sanusi Muhammad Noor, di mana menurutnya capaian internet yang baik merupakan satu keperluan pada masa sekarang dan perkara itu memberikan kesan besar kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga merupakan satu bentuk kemajuan dan kemodenan. Bagi murid yang tinggal di kawasan luar bandar, iaitu kawasan yang kurang membangun, untuk mendapatkan kemajuan dan kemodenan ini, mereka terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk mendapatkan peralatan seperti komputer, laptop serta telefon pintar. Ketiadaan alat-alatan ini akan menyukarkan proses pembelajaran berlaku dan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu, kelemahan penggunaan teknologi dalam pendidikan ialah menyebabkan murid menjadi lalai dan leka. Hal ini dikatakan demikian kerana murid kurang merasa pengalaman sebenar dalam pembelajaran berbanding belajar di luar bilik darjah. Sebagai contoh, pembelajaran kelas online. Kebanyakan dari kita biasa belajar dalam kelas, dewan, makmal dan sebagainya. Suasana pembelajaran di dalam kelas online yang boleh berlangsung di mana-mana saja menyebabkan segelintir dari kita tidak mengambil berat dan leka tentang pembelajaran ini kerana tidak biasa dengan suasana pembelajaran tersebut. Perkara ini boleh menyebabkan pelajar membuat kerja rumah atau assignment pada saat akhir, tidak masuk kelas dan sebagainya kerana masih merasa selesa. Seterusnya, kelemahan penggunaan teknologi dalam pendidikan ialah bebanan kepada guru. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi kian berkembang seiring dengan peredaran waktu. Perkembangan yang pesat dalam teknologi menyebabkan sukar bagi guru untuk sentiasa up to date dengan kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan kebanyakan guru kurang berkemahiran dalam teknologi dan ICT. Walaupun begitu, terdapat juga segelintir guru yang terlalu bergantung kepada ICT. Contohnya, guru hanya menggunakan slide pembentangan untuk pengajaran tanpa menggunakan pelbagai kaedah yang lain. Ini menyebabkan pembelajaran dan pengajaran menjadi bosan dan kurang menarik kepada para pelajar. Akhir sekali, kelemahan penggunaan teknologi dalam pendidikan ialah risiko kepada data dan maklumat. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah mengambil alih sistem pendidikan negara, di mana kebanyakan data tentang pendidikan negara dapat dicapai secara atas talian. Keadaan ini menyebabkan data dan maklumat tersebut terdedah kepada serangan virus dan serangan penggodaman. Murid-murid juga terdedah kepada penipuan internet.